Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama. Sarawak kini merupakan sebuah negeri berpendapatan tinggi apabila mencatatkan pendapatan negara kasar PNK per kapita melebihi USD 13,205 atau RM61,500. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dr. Abang Openg berkata, kerajaan negeri ini berada di landasan yang tepat apabila mencapai PNK RM61,500 pada tahun 2022. Menurutnya, kepimpinan yang kukuh dalam struktur sesebuah negeri juga merupakan faktor untuk mencapai status negeri berpendapatan tinggi. Ini adalah satu statistical economic data yang memberi satu indikator bahawa ekonomi kita membangun dengan baik. Dan selepas ini, when you talk about individual household income, kita sudah ada pendapatan yang kita consolidate kepada negeri, dan pendapatan ini akan kita agih kepada pembangunan yang telah kita rancangkan menerusi PCDS 2030, dan ini akan memberikan satu ekosistem di mana masyarakat akan menerima manfaat dari beberapa sektor-sektor yang kita bangunkan, umpamanya pelancongan, pertanian, pembuatan. Dan yang penting adalah konektiviti kita, infrastruktur, bekalan air, bekalan elektrik yang sekarang sedang kita laksana dengan giatnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Masjid Al-Malik Taman Uni Garden, Kota Samarahan pada Jumaat. Premier Sarawak menambah asas yang perlu diberi keutamaan sekarang ialah untuk mencapai agihan pendapatan yang seimbang kepada rakyat. Bermakna pada tahun 25-26, apabila siap infrastruktur, rakyat akan dapat menggunakan talent untuk mengangkatkan lagi pendapatan mereka masing-masing mengikut keupayaan mereka. Kalau yang malas memanglah tidak dapat mengangkatkan keadaan, tapi yang rajin, yang ada punya talent, sebab itu kita tekankan kepada 3 perkara. Satunya ialah talent development, keduanya basic infrastructure, ketiganya teknologi. Dan kalau kita sudah ada foundation yang kuat, maka insya-Allah 2030 kita punya pendapatan dan juga keadaan masyarakat akan meningkat naik, insya-Allah. Turut hadir dalam majlis itu ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julai Hinarawi, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Ahli Parlimen Batang Sadung, Rodia Sapi'i, dan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, Khalidi Ibrahim, Pemangku Residen Bahagian Samarahan, Muhammad Irwan Bahari Bujang, dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Al-Malik Taman Uni Garden, Profesor Madya Dr. Sofian Bujang. Terdahulu, Premier Sarawak menyempurnakan perasmian Masjid Al-Malik Taman Uni Garden, Kota Samarahan. Masjid Al-Malik yang boleh memuatkan seramai 564 orang jemaah dalam satu-satu masa. Sementara itu, masjid berkenaan mula dibina pada Oktober 2020 di atas tapak seluas 0.756 ekar yang diwakafkan oleh waris pemilik tanah. Pembinaan masjid tersebut menelan kos sebanyak 2.7 juta ringgit, manakala 2 juta ringgit disumbang oleh Kerajaan Sarawak dan bakinya melalui dana wakaf yang dilancarkan. Laporan selanjutnya. Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Xing Weiping melakukan lawatan rasmi yang julung kalinya ke daerah Bau pada Khamis. Turut menyertai beliau dalam lawatan tersebut adalah Naib Konsul Republik Rakyat China di Kuching, Zheng Haoyo. Kehadiran beliau disambut mesra oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Heri Chinep.
Dalam lawatan tersebut, beliau dibawa untuk mengunjungi beberapa tempat antaranya Mausan di Baut Lama, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chung Hua Titan dan Golden Hill Temple di Tasik Biru. Lawatan rombongan kemudiannya diteruskan ke Paku Rock Mess Garden sebelum ke Tokong Lung Hua Kong di Musi. Beliau yang memenuhi jemputan Datuk Henry bagi lawatan tersebut kemudiannya mengakhiri lawatan dengan berkunjung ke kediaman Datuk Henry di Bung Konis, Kampung Tanjung Poting bagi menikmati jamuan tengah hari. Turut hadir sama Adun Batu Kitang, Loh Keciang, Pegawai Daerah Bau Konstantin Gerard David Jonas, Pemancar Masyarakat Cina Daerah Bau Bong Junglong, Penghulu Pasar Bau dan sekitarnya Vun Bushin serta tetamu jemputan lain. Dalam hal itu, Datuk Henry memberitahu Kerajaan Sarawak akan memberi tumpuan untuk menonjolkan daerah Bau sebagai tarikan baharu pelancong dari China. Jelasnya, bandar Bau dan beberapa destinasi pelancongan di sekitarnya memiliki potensi untuk menarik kehadiran pelancong negara tersebut. Menurutnya, lawatan Xing Weiping ke daerah Bau menandakan peluang kerjasama daerah berkenaan dengan China dalam sektor pelancongan dan pendidikan pada masa terdekat. And we also want to promote Bau as a tourism spot, and we make use of this opportunity to invite His Excellency so that he can promote Bau to his countrymen, to China as a whole. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menerima lawatan rasmi Kaunsil Jeneral Republik Rakyat China di Bau pada Khamis. Dalam hal itu, beliau turut memaklumkan Xing Weiping bersedia membantu rakyat Sarawak yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke China pada masa hadapan dengan menawarkan beasiswa penuh untuk rakyat Sarawak yang berminat melanjutkan pelajaran ke universiti di China di bawah kerajaan negara tersebut. Manakala di Bintulu, program Satu Rakan Alam Sekitar RAS Satu Pokok akan membantu Jabatan Alam Sekitar dan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA untuk menjadikan bandar ini sebagai bandar industri rendah karbon atau Low Carbon Industry City. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majan Renggi berkata, program ini dapat menyumbang kepada penghijauan kawasan Taman Perindustrian Samalaju serta mampu menggalakkan usaha komuniti setempat untuk menjadikan kawasan perindustrian yang hijau dan mesra alam. Dengan perancangan yang berterusan di samping kita memberi komitmen yang tinggi daripada pemain-pemain industri yang beroperasi di sini, saya berharap agar objektif untuk kita melestarikan alam sekitar di kawasan ini dapat dicapai. Ini juga adalah selari dengan matlamat Jabatan Alam Sekitar dan juga Lembaga Kemajuan Bintulu BDA untuk menjadikan Bintulu sebagai Low Carbon Industry City. Beliau berkata demikian semasa program penanaman pokok Satu Ras Satu Pokok sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia tahun 2023 di Bintulu pada Khamis. Tambah Datuk Majan Renggi, beliau optimis Sarawak akan menjadi sebagai peneraju dalam perubahan iklim dan inisiatif perdagangan karbon di rantau ini bagi menarik pelaburan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beralih ke paparan seterusnya. Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Barat bagi memupuk hubungan yang lebih erat dalam kalangan wartawan kedua-dua pihak. Sesi menandatangani MOU itu turut disaksikan Gubernur Kalimantan Barat Bapa Haji Sutarmiji M. Hum dan Konsul Malaysia Azizul Zekri Abdul Rahim di Pontianak, Indonesia pada Khamis. Manakala FSJA diwakili oleh Naib Presiden II Jacqueline David dan PWI Kalbar diwakili oleh Presiden Gusti Yusri. Menurut Gusti, ketika ditemu bual, MOU itu bertujuan meningkatkan kerjasama kedua-dua pihak melalui mesyuarat tahunan yang dijangka diadakan di Kuching, Pontianak atau tempat yang akan diputuskan pada masa hadapan. Pertama, kita meningkatkan hubungan kerjasama kedua belah pihak melalui pertemuan-pertemuan tahunan. Jadi untuk selanjutnya kita harapkan ada pertemuan rutin setiap tahun antara kedua belah pihak yang tempatnya bisa di Kuching ataupun di Pontianak ataupun tempat yang kemudian kita tentukan. Nah, dalam pertemuan-pertemuan nanti kita akan membahas
mengenai isu-isu aktual di bidang jurnalistik, teknologi informasi, sosial, ekonomi, olahraga, kesenian, kepariwisataan, pendidikan dan kebudayaan. Sementara itu, Presiden FSJA Andy Jong berkata MOU tersebut akan membolehkan FSJA dan PWI Kalbar meningkatkan kesedaran seterusnya merancangkan ekonomi di antara kedua negara, terutama dalam pemasaran produk tempatan mereka. Pada petang ini kita mengatakan Majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Persatuan Wartawan Sarawak dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat. Tujuannya kita adalah untuk melapangkan jalinan hubungan kerjasama media di antara Sarawak dan Indonesia dari segi liputan media. Dengan ini kita membolehkan bersama-sama membantu negara kita untuk mempromosikan ekonomi di antara negara masing-masing. Contohnya dari segi sektor masalah ekonomi, di pasaran Sarawak kita akan coba berjualan produk-produk pembuatannya dihasilkan dari Indonesia. Begitu juga semasa kita datang ke Indonesia, kita juga akan jumpa juga produk dari Sarawak. Delegasi FSJA terdiri daripada 15 petugas media mewakili pelbagai agensi dalam rangka lawatan selama 4 hari ke Pontianak bermula dari 5 hingga 8 Julai ini. Antara wakil media tersebut adalah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, TVS, TV3, Sin Chiu Delhi, Suara Sarawak, RTM bernama Dayak Delhi dan Borneo Post. Dalam hal itu, laluan penerbangan terus Kuching ke Pontianak akan disambung semula setelah mendapat kelulusan Kementerian Pengangkutan Indonesia. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bapa Haji Sutarmidji M. Hum semasa beliau menerima kunjungan hormat daripada Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA di Pontianak, Indonesia pada Khamis. Jelasnya beliau sudah mengajukan perkara tersebut kepada Barisan Pimpinan AirAsia melalui panggilan video pada Rabu dan terpulang kepada Budi Bicara Kementerian Pengangkutan Indonesia untuk mempertimbangkannya. Menurutnya, beliau juga telah menulis dan berbincang dengan pihak kementerian mengenai perkara tersebut kerana ia merupakan satu keperluan untuk menghubungkan Kuching, Pontianak dan Jakarta. Sebelum ini, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata penerbangan terus antara Kuching dan Pontianak akan disambung semula bagi memudahkan penduduk dari Pontianak yang mahu datang ke Kuching bagi menjalankan urusan berkaitan perubatan dan kesihatan. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Monirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin malam, saksikan video pendek mengenai Visi Premier Sarawak 2023 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #menyebar fakta, salam UKAS. Visi Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, Kerajaan Negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar,
mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.